bertemu kau dan aku, menusuk jantungku, mula jiwaku, merelakan ku menjadi milikmu. Itu yang ku mau, itu yang ku mau, cintamu. Sinar mentari pasti menyinar hati yang sunyi. Biarlah ku bermimpi, terlena di buai sepi. Dia yang aku cinta selama ini, ku harapkan coba kau pahami, tak akan dirimu dilukai. Okey, kita settle semua malam nanti. Besok pagi dia gerak KL. Boleh? Dah rindu kat dia lah tu. Mau tak rindunya. Minggu lepas pun jenguk dia sekejap, dia dengan Mak. Yelah, dah dekat sebulan kan dia kat sana. Macam mana mak mentua you? Okey, sihat Alhamdulillah. Dia rekod bagi tahu yang dia dah berjalan pergi masjid. Solat dekat masjid. Seronok kan? Alhamdulillah. Kesian saya tengok orang tua tu. Harap-harap lepas ni tak ada apalah yang mengganggu dia lagi. Tak pasal-pasal kena duduk kat rumah sakit jiwa tu. Mak mentua I call. Sekejap Assalamualaikum, Mak. Ada kat Terengganu ni. Ada projek sikit. Zikir, ada kat depan su ni. Kenapa, Mak? Mak, kejap lagi syukur Mak balik. Kir, you tak bagi tahu dia ke yang phone you hilang semalam? Belum lagi sebab nak settle kerja semua ni. Kenapa? Astaghfirullahalazim. Macam mana Kay boleh tak tahu yang mak mentua Kay dah meninggal? Phone hilang? Habis phone Mami kan ada. Dia boleh telefon Mami. Kalau tak dapat telefon Mami, telefon rumah pun boleh. Fax pun boleh. Mami tahu. Sebenarnya, bini kau tu Kay memang tak suka dengan Mami. Dia marahkan Mami. Kalaupun dia marah dengan Mami, menyampah dengan Mami, telefonlah Zeti. Ni Zeti pun tak tahu apa masalah dengan bini kau ni, Kay. Macam ni lah. Kay baliklah dulu. Pergi bawa adik sekali. Nanti kalau tak bawa adik tu, diorang cakap apa pula. Mami pergilah naik flight. Ambil je Mami kat airport. Bawa kereta elok-elok. Esa. Mesti sekarang ni engkau tengah bersoal jawab dengan malaikat, kan? Dia, Aunty balik dulu ya. Terima kasih, Aunty. Sebab banyak sangat tolong dia. Dia dengan Rafi dah berkawan daripada darjah 1 lagi. Dah macam adik-beradik. Aunty tak kisah. Dia tinggal seorang ke kat rumah ni nanti? Tak, Aunty. Meli ada temankan dia. Eloklah tu. Aunty balik dulu ya. Dia, Aunty tahu mak dia dah tak ada lagi. Tapi Aunty tak kisah kalau dia nak anggap Aunty sebagai mak dia. Pukul berapa suami kau nak sampai ni dia? Patutnya sebelum tengah malam. Dia kena ambil mak mertua aku ke airport. Lepas tu baru teruskan perjalanan.
apalah kalau macam tu. Aku pergi solat sekejap lah. Ya? Azmi, awak temankan dia. Saya kagum dengan awak. Awak boleh maafkan Melly setelah apa yang dia buat dekat awak selama ni. Awak pun boleh terima dia balik. Tak ada sebab kenapa saya tak boleh. Saya lain. Walau apa pun dia buat dekat saya, tapi saya bebas. Awak sampai masuk dalam penjara. Kena rotan. Kena pulau. Tuhan dah bayar dia cash. Buat apa kita nak hukum dia lagi? Saya tengok dia pun dah banyak berubah. Tak macam dulu langsung. Lagipun dia dah minta maaf dengan saya. Bila dia minta maaf ke awak? Masa nenek meninggal? 2-3 hari selepas tu. Kalau awak nak saya serahkan diri pada polis, saya sanggup. Saya sanggup dipenjarakan. Cuma saya nak awak maafkan saya. Melly, kau kena ingat anak kau. Kalau kau masuk penjara, anak kau nanti macam mana? Sebab aku ingat anak aku lah, aku sanggup. Tapi Melly, Rafi, janganlah risau. Melly tak akan masuk penjara. Benda yang lepas, biarlah lepas. Awak dah maafkan saya ke? Saya dah lama maafkan awak, Melly. Saya tak tahu, Azmi. Kenapa saya macam ni? Kenapa saya cuba pisahkan awak dengan dia? Sedangkan awak dengan dia tak pernah buat apa-apa pun pada saya, Azmi. Macam saya ni memang batu hati. Melly, bukan hak kita untuk tentukan hidup dan mati. Dan sama dengan apa yang dah terjadi, kita kena reda dengan qada dan qadar yang telah ditulis dalam hidup kita. Hidup ni kadang-kadang kejam sangat. Dah nama pun dunia. Yang indah, yang kekal, semuanya cuma di akhirat, dalam syurga. Itu janji Tuhan pada kita. Dunia ni tempat kita bertebaran mencari keredaan dia. Kita diuji, kita diduga. Tapi kita tempuh segalanya tanpa melupakan dia. Sebab kita tahu, di hujung nokta akhirnya kita akan kembali kepada dia. Tapi kadang-kadang terlalu berat sangat nak dipikul. Saya tahu. Maafkan saya. Awak diuji lebih daripada saya. Tak. Kita sama aja. Mungkin cuma cara aja berbeza. Dia yang aku cinta, selama ini ku harapkan. Macam mana awak bertahan? Sabar tu kan separuh daripada iman. Dan 5 tahun dalam penjara cukup masa untuk kuatkan iman saya. Sabar juga mengajar saya macam mana nak memaafkan yang lain. Jadi awak maafkan saya? Buat apa saya nak maafkan awak? Awak tak pernah buat apa-apa pada saya. Saya tinggalkan awak masa awak susah.
Saya kahwin masuk dalam penjara. Sekali pun saya tak melawat awak. Dia, awak dah lupa ke? Saya yang minta awak terima zikir dan lupakan saya. Dia. Kenapa mak dia meninggal tak beritahu? Susah sangat nak telefon. Tahulah kampung dia jauh tapi takkan tak ada lain langsung nak telefon. Kan dia telefon. Dia beritahu dekat Zati. Akak jangan buat cerita lah. Kau tak ada telefon Zeti pun. Tak ada. Zati, kan akak... Jangan nak menipu lah. Dah buat salah nak tuduhkan orang pula Mami, dah lah. Yang penting semua selamat. Kita cakap senang lah. Nanti orang kampung kata apa? Besar sendiri meninggal pun tak balik. Ni belum nenek tahu. Kalau nenek tahu, disalahkan mami tahu. Dia, kenapa tak telefon Mami? Abang, dia telefon. Tapi tak ada siapa yang angkat. KL, Penang... Tipu! Makcik. Saya yang tolong dia. Telefon makcik tapi tak angkat. Engkau ni siapa? Aku ada tanya engkau ke? Betul, makcik. Kami semua bergila-gila telefon nombor yang ada. KL, Penang, semua. Engkau ni bekas tunang dia dulu kan? Aku dah tahulah. Kenapa engkau tak beritahu mak kau dah meninggal kan? Sebab korang senang nanti nak bercengkerama dengan bekas tunang kau ni kan? Mami. Makcik, saya dengan dia tak ada apa-apa lah, makcik. Saya cuma temankan dia dengan Melly sementara nak tunggu Encik Zikir sampai ke sini. Itu saja. Sumpah. Tak payah nak bersumpah lah. Apa yang kau dah buat kat dalam tu mana kita tahu? Engkau tahu tak apa hukumnya berzina dengan bini orang? Mami. Mak dia baru je meninggal dan dikebumikan pagi tadi. Apa kejadahnya dia nak berzina? Kalau kok ia pun Mami nak anaya dia, bertempatlah sikit Mami. Abang, kalau dia tipu, phone number dia tak akan ada dalam handphone diorang. Abang cek phone Mami, abang cek phone Zati. Abang cek! Mana phone Mami? Keluarkan! Keluarkan phone Mami! Keluarkan! Mana phone Mami? Zati! Mana phone Zati? Tunjuk! Tunjuk dekat abang! Keluarkan! Kamu tak keluarkan! Dia mengucap. Keluar! Dia mengucap istighfar banyak. Mengucap. Ha? Abang ada kat sini. Mami, ini telefon dia. Dia ada call Zeti, ada call Mami. Semua nombor Mami dia call. Mami, kalau kat rumah ada fax machine, dah tentu dia akan fax pada Mami bagi tahu yang mak dia dah meninggal. Apa sebenarnya Mami? Apa semua ni Mami? Mami tuduh dia bukan-bukan dia berzina lah, macam-macam. Apa ni? Kim, Mami buat semua ni untuk K. Untuk K? K, cubalah K buka mata K tu besar-besar. Mami nak K buka mata macam mana, Mami? Selama ni Mami ingat K tak buka mata ke? Daripada hari pertama, Mami jumpa dia, semua tak kenal. Semua tak betul. Mami tuduh dia bukan-bukan. Apa ni, Mami? K, Mami tahu. Apa je Mami buat sekarang ni memang teruk je pada pandangan K, kan? Tapi K yakin sangat ke yang dia tu betul-betul cintakan K? Mami? Apa ni, Mami? K, sebenarnya dia tu masih cintakan dengan bekas tunang dia. Dan dia sanggup tunggu budak tu keluar penjara. Dan alasan dia balik ke kampung ni konon nak mengubat mak dia semua. Cukuplah, Mami! K, dia tu sebenarnya memang dah berpakat dengan jantan tu. Cubalah K fikir. Kenapa sampai sekarang dia masih tak mengandung-ngandungkan anak K? Sebab dia memang tak nak mengandungkan anak dari benih K. Tak tengok ke cara macam mana dia tenung jantan tu tadi?
Assalamualaikum. Belum lagi, tadi keluar lambat sikit. Azmi nak apa? Lah, buat susah payah awak dengan Rafi je. Malu je dia. Sampaikan ucapan terima kasih pada dia, pada Rafi dan juga Aunty ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boyfriend ke telefon? Mami. Kenapa dengan Azmi? Azmi telefon sebab dia nak beritahu dia buat kenduri arwah dekat masjid kampung. Orang lain susah-susah buat kenduri, kita tuduh bukan pula. Amboi, mulut kau kemain lagi Kau tengok ke? Bini kau ni, dia boleh menangkan jantan lain daripada Mami. Mami cakap kau tak pernah nak percaya. Mami cakap apa dengan abang? Cakaplah yang kau tu masih tergila-gila. Masih ingatkan lagi dengan bekas tunang kau tu kan? Astaghfirullahalazim. Betul ke dia? Abang tanya dia betul ke tidak? Abang tak percayakan dia ke? Eleh, jangan nak berlakon sangatlah dia. Dia berlakon ke Mami yang berlakon? Kau jangan melampau sangat dia Mami tu yang melampau. Dahlah dia, Mami. Kau kena ajar bini kau ni ke? Sampai bila dia nak buat Mami macam ni? Siapa yang buat siapa Mami? Mami nak dia beritahu Zikir perkara sebenar. Mami nak. Mami tu kena ajar bukan dia. Mami, cukup Mami. Abang! Cik Zikir mengalami hentakan yang kuat di kepala semasa tercampak keluar dari kereta. Kami dah berjaya keluarkan darah beku dari dalam kepala Cik Zikir. Tapi keadaannya belum lagi stabil. Maksud doktor? Maksud doktor tu, abang kau tu tak ada harapan nak hidup. Ni semua pasal perempuan ni. Puan, buat tenang, Puan. Engkau ni kan memang selalu buat malang dengan keluarga aku lah. Dari dulu sampai sekarang. Kenapa kau diam? Cakaplah! Engkau pernah bisu macam mak kau juga. Cakap! Cakap! Aku nak beritahu muka kau lah. Aku menyampah kau muka kau. Kalau Azmi setuju, Pak Cik dah sediakan sebuah apartmen untuk Azmi. Azmi boleh pindah hari ini juga. Dekatlah sikit. Awak nak pergi kerja nanti. Pak Cik, Pak Cik dah banyak sangat bantu saya. Saya segan, Pak Cik. Malina dah cakap segala-galanya pada Pak Cik. Apa yang nak disegankan? Saya tak tahu apa nak cakap, Pak Cik. Awak dah bekerja keras, Azmi. Dan saya rasa awak boleh dapat lebih baik daripada apa yang awak dapat sekarang ni. Sebab awak tak salah. Saya betul-betul tak tahu apa nak cakap. Cakap je. Awak dah terima tawaran bekerja dengan Pak Cik Mahfiz. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu,
hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Aksiden? Kenapa awak tak cakap awal-awal? Cepatlah minum. Jom kita pergi. Hospital mana? Sabar dulu Azmi. Biar saya terangkan dulu. Nak terangkan apa lagi? Jomlah. Biar saya terangkan kenapa dia tak nak awak tahu dia aksiden. Dan kenapa dia tak nak awak melawat dia dan Ziki ke hospital. Dia tak nak saya tahu. Pasal apa? Pasal malam tu ke? Pasal malam tu lah yang boleh buat diorang gaduh sampai KL. Dia gaduh sebab awak, sebab dia. Pasal korang berdua. Lagipun awak ada call dia kan? Bertanyakan mengenai kenduri arwah mak dia tu. Saya ada telefon dia. Dia belum sampai KL lagi. Lepas pada tu lah, diorang aksiden. Astaghfirullahalazim. Saya cuma nak bagi tahu pasal kenduri tu je. Tapi diorang cakap lain, Azmi. Diorang cakap yang awak ada hubungan dengan dia. Sekarang ni Ziki terlantar koma dekat hospital. Mak mentua dia salahkan dia. Jadi kalau awak pergi sana, jumpa mak mentua dia, keadaan akan jadi lagi buruk. saya pun tak tahulah, Azmi, nak cakap macam mana lagi. Dia menangis tau bila saya pergi melawat dia dekat hospital. Jadi bila Ziki dah koma, dah jadi macam tu, dia dah tak ada siapa-siapa lagi, Azmi. Jadi dia terpaksa telan apa yang mak mentua dia cakap. Terpaksa terima. Dia orang tak patut buat dia macam tu. Dia cintakan suami dia, bukan saya. Itulah yang akan jadi kalau orang dah benci, tak suka. Maksud awak? Siapa? Mak mentua dia tak boleh terima dia sebagai menantu daripada dulu lagi, Azmi. Kesiannya dia. Itulah. Saya nak tolong dia pun tak tahu lagi macam mana, Azmi. Cuma apa yang boleh saya nasihatkan awak, buat sementara waktu ni awak jangan hubungi dengan dia. Mama, Lisa dah tidur? Dah. Dia nak tidur dengan Mak Meli dia pula malam ni. Dia tak nak tidur dengan nenek dia. Wah, bukan main rapat lagi mereka berdua ya. Macam tahu je Meli tu mak kandung dia, tak? Syukur Alhamdulillah. Semua dah selesai, dah berjalan dengan lancar. Cuma satu je yang kurang. Apa lagi yang kurang, Mama? Yalah, Lisa dah ada mak. Kan elok kalau dia ada ayah. Apa Afi ni bukan ayah dia ke, Mama? Yalah, memanglah Afi ni ayah Lisa. Meli tu pula mak dia. Kan elok kalau kamu berdua ada ikatan yang sah. Maksud Mama, Afi dengan Meli berkahwin, gitu? Yalah, Mama tengok kamu berdua dengan Meli tu memang serasi. Kalau kamu bertiga, lagi elok. Yalah, Mama tahu kamu sayangkan Lisa. Tapi apa salahnya kalau kamu jadikan itu satu penyebab untuk kamu bersatu demi Lisa? Mama, Afifah Mama nakkan yang terbaik untuk Lisa. Fi, kalau kamu kahwin dengan Meli,
Sekurang-kurangnya kamu berdua ni boleh jadi ayah dan ibu pada Lisa. Ini semua pasal perempuan tu. Kalau dia tak menggatal dengan jantan lain, benda ni takkan jadilah. Tengoklah. Kalau apa-apa jadi pada Zikir, Aunty takkan lepaskan dia. Kan nanti kata Abang K akan getting better. Kenapa tak tiba-tiba apa-apa akan jadi kat dia? Memanglah he's getting better sebab wire-wire semua dah tak ada kat badan dia. Cuma dia belum sedar lagi. Tapi Ros, kita tak tahu apa akan jadi. Ya, masa depan dia macam mana. Tiba-tiba je kita dengar dia dah meninggal. Kenapa Aunty kata macam tu? Ros tak sangguplah tengok Abang K mati. Kita tak boleh melawan takdir. Mami, Siti daripada bawah tadi. Siti nampak perempuan tu kat parking. So, sekarang ni macam mana? Ros tak puaslah tengok Abang K. Hari lain perempuan tu pula ada. Hei. Ni kenapa datang ni? Ha? Kan Mami kata duduk rumah, kemas rumah tu. Bilik air tu dah berlumut tau. Dia dah kemas semua dah tadi, Mami. Tu, bilik Mami. Bilik Zeti, cadar semua dah tukar dah. Dia tak tahu pula kena tukar cadar Mami dengan Zeti semua. Oh. Habis siapa yang nak kena tukar? Mami, pergi balik kemas sekarang. Tapi Abang Zikir... Zikir tu tak sedarlah. Engkau datang ke, engkau tak datang ke, dia macam tu juga. Terbongkang aja tidur. Itu kalau bom meletup sekalipun dia takkan bangun punyalah. Dia tengok Abang Zikir sekejap je, Mami. Aku kata jangan melawan. Balik boleh tak balik? Kau ni faham bahasa ketik. Aku kata baliklah. Baliklah. Perempuan tu dah berambus dah. Senang nanti Mami. Zikir! Pergi panggil doktor cepat. Cepat. Zikir, ya Allah. Bagus ni macam ni. Semua makanan dah ready. Rumah pun bersih. Zeti, Abang Zikir macam mana? Okey tak? Kau ni dia. Nama pun koma kan? Macam tu je lah. Takkan dia nak bangun daripada katil tu melompat-lompat pula. Tak adalah. Maksud dia kot-kot ada perubahan ke? Tak ada. Keras macam tu juga. Dari hari tu sampai hari ni. Tak bergerak-gerak. Tak sedar-sedar. Ni. Dia. Mami nak bagi tahu dia. Mulai pada esok, kau tak payah lagi sibuk-sibuk nak jaga Zikir ke hospital. Dah 3 bulan kan kau lang-alik jaga dia? Jadi Mami rasa biar Mami yang jaga dia. Tapi Mami, itu kan tanggungjawab dia. Tanggungjawab Mami juga sebagai mak. Kau duduk je rumah ni. Zeti kena pergi kerja hari-hari kan? Habis takkanlah Mami nak duduk rumah ni, nak masak, nak kemas, nak buat semua ni. Patahlah pinggang Mami. Mami, dia boleh buat dua-dua. Pagi dia kemas rumah, dia siap masak, petang biar dia jaga Abang Zikir. Tak payah. Kenapa kau dah kisah, eh? Engkau tahu kan? Pasal engkau Zikir jadi macam tu. Okey. Mami rasa macam nak patah pinggang Mami ni. Mami nak kena masak. Mami nak kena kemas rumah. Lepas tu hari-hari Mami nak kena ulang-alik jaga Kay. Tapi dia tu selamba je keluar rumah, Kay. Dia bagaimana, Mami? Mami tak tahu lagi. Nanti kalau Mami tanya dia, Mami soal dia banyak-banyak, dia marah Mami balik. Mami, dah seminggu Kay sedar, Mami. Takkan langsung tak jaga Kay. Kay, memang Kay dah duduk kat sini, Kay tak sedar dah 3 bulan. Betul, Mami tak nafikan. Minggu pertama dia memang ada datang jenguk Kay. Tapi itu super macam tak jenguk langsung lah kan? Mami ni bukanlah nak tuduh-tuduh orang kan. Tak bagus kan. Tapi Mami rasalah. Mami tahu mana dia pergi, Kay. Kay nak jumpa dia sendiri, Mami.
minta dia datang sini. Takkan langsung tak nak jumpa Kay. Okey, Mami dah pernah ajak dia. Tapi dia tak nak. Kay, takkan Mami nak paksa dia. Okey, jangan macam ni nak. Kay tak sihat lagi. Kay, Kay tak sihat lagi nak. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kay, baring nak. Kay. Kay. Aunty ada bagi tahu kat I. Tapi entahlah. I pun tak tahu nak cakap apa. I tak ada hak nak komen. Lagipun I tak nak tambah stres dia lagi. Dah banyak dah dia fikir. I'm sorry. I banyak menyusahkan you. It's okay. I tak kisah pun. Mungkin dia masih marah kat I. Sebab tak percaya kat dia. Tapi Kay, you kan tengah sakit. Tak patut dia buat you macam ni. Kay? Bila you sedar? Hai Su. Hai. Lama tak nampak you, Ros? Dah seminggu I sedar. Zeti tak bagi tahu you ke? Tak. Dia sepatutnya bagi tahu. Abang Zikir dah sedar? Ha, dah seminggu dah dia sedar. Dia tak tahu ke? Abang? Kenapa Mami tak tahu dia Abang Zikir dah sedar? Mami sebenarnya tak nak dia kecil hati. Kenapa pula dia nak kecil hati? Zikir cakap dengan Mami, buat masa ni, dia memang tak nak jumpa dia. Kenapa Abang Zikir tak nak jumpa dia? Apa salah dia? Kau ni kenapa, ha? Kau dah lupa ke apa yang kau dah buat kat dia? Dia masih marah pasal bekas tunang kau dulu. Tapi dia tak buat salah apa-apa pun. Itu kata kau. Tapi apa kata dia? Macam mana perasaan seorang suami bila dia dapat tahu yang isteri dia masih berhubung dengan bekas tunang dia? Ya. Mami rasa lebih baik engkau balik dulu. Bila marah dia dah reda, kau datang balik. Dan kau kena ingat, Zikir itu belum berapa sihat lagi. Kalau jadi apa-apa pada dia, menyesal pun tak guna. Balik, Mami? Siapa yang suap Abang Zikir tadi, Mami? Oh, yang itu. Kawan Zikir. Girlfriend dia lah. Zikir cakap dengan Mami, buat masa ni, dia memang tak nak jumpa dia. Kenapa Abang Zikir tak nak jumpa dia? Dia tak buat apa-apa salah pun. Itu kata kau. Tapi apa kata dia? Sumpah, Bang. Sumpah. Dia tak buat salah.
Dia, kenapa ni? Hai, Ish. Zeti, cepat. Apa dia? Kamera. Kat telefon tu kan? Tak kat gambar ke? Nak ambil video? Video lah. Nampak real sikit. Cepatlah. Tu. Zoom boleh zoom. Selalu ke Azmi datang rumah? Wallahualam. Manalah Mami tahu. Mami kan sibuk jaga K. Zeti pula pergi pejabat. Kadang-kadang on stesen. Manalah Mami nak tahu apa yang jadi kat rumah. Ni tadi kalaulah kita orang tak balik awal, sampai kiamat pun kita orang tak tahu yang dia dah bawa jantan masuk dalam rumah. Kita tak nak cakap apa, Mami. K memang tak tahu. Lagipun, K kan tak sedar 3 bulan. Bukan salah K pun kalau dia tu buat perangai. Sepatutnya dari dulu K dengan cakap Mami. Bukan membantah. Kalau tak jadi macam ni. K, bukan salah K pun. Dia tu bukan budak-budak. Dia tahu apa yang dia buat. Dan dia pilih untuk buat. Kita tak boleh salahkan dia pun kalau itu dah pilihan dia. Sepatutnya K tegur dia kalau dia menyimpang, Mami. K pukul dia kalau dia melawan cakap K. K, dia tu bukannya lembu yang boleh kita heret ke hulu ke hilir. Sekarang ni K nak buat apa, Mami? Sejak bertemu kau dan aku, menusuk jantungku, mula jiwaku, merelakanku menjadi milikmu. Itu yang ku mahu, cintamu.